Rasulullah SAW, laisa lil abdi min salatihi illa ma'akila minha. Tidak ada habuan kepada orang yang solat kecuali sekadar otaknya join sama solat. Macam tu. Itu je yang dia dapat. Yang jenis merayau tu tak dapat apa. Itu yang 1/10 pun tak dapat. Ya, sebab dia Allahu Akbar mula naik kapal terbang pergi mana-mana, Assalamualaikum tak balik lagi. Itu cerita tuan. Habis Ustaz, kalau Ustaz buat macam mana Ustaz dah dapat khusyuk? Nanti kita cerita ya, dia punya praktikal. Teori ni tak payah cerita banyak kan, kita buat praktikal. Baik. Dia punya praktikalnya nombor 4. Lalai dengan tidak merenung makna-makna bacaan yang dibaca dalam solat. Tadi Ustaz jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait. Tuan-tuan apa? Amin. Tuan-tuan amin suara imam ke aminkan permohonan imam? Kalau amin permohonan, apa makna Allahumma? Ihdina fi man, apa makna dia? Kalau amin permohonan, maksudnya doa is asking. Asking mean come from your bottom of heart. Even you are not pronounce the wording, the word, but you have to understand what imam saying, not said, saying. When imam say Allahumma, you know, ya Allah, ihdina, beri kami petunjuk, fiman, seperti mana orang, hadaita, hadait, yang telah engkau beri petunjuk. We understand. Itu maksudnya. Yang ni tuan-tuan lagi jauh tuan-tuan kan. Itu yang saya kata tu, walaupun ada kawan-kawan kata Ustaz Asnan ni nak memberatkan orang ni, nak ajak solat level malaikat. Tak, inilah dia solat tuan-tuan. Ada kawan-kawan kita sebut tu, Ustaz Asnan tu nak ajak orang solat level malaikat tu. Tak, ini bukan level malaikat. Inilah solat, cumanya tak dibicara before. So when we bring it today, so people, ini solat malaikat ni. No, this is not solat malaikat. This is ours. Yang mesti kita buat, inilah dia. Tuan-tuan rujuk dengan ustaz-ustaz yang mengajar bahasa Arab, tanya ustaz dia, apa hukum belajar bahasa Arab yang ada kait dengan solat? Cuba tanya ustaz yang mengajar bahasa Arab. Dia dalam ikna, dalam fatwa semua disebut ustaz, fardu ain ustaz, belajar bahasa Arab yang ada kait dengan solat. Okey, imam sampai waqina syarra ma qadait. Tuan-tuan amin kan? Itu satu lagi tu, bila kita tanya makmum kan, bila kita tanya imam dulu, imam ngapa pula sampai waqina syarra ma qadait, lepas tu senyap pula. Imam kata dari dulu memang macam itulah kita buat. Tanya makmum pula, bila sebab apa pula bila imam waqina syarra ma qadait, imam senyap. Tuan-tuan pandai-pandai aja pula, fa innaka taqdi, ngapa tak baca pada awal? Makmum menjawab yang sama juga. Memang dari dulu kita macam tu. Jadi jawapannya jawapan tradisi, bukannya ilmu. Okey, fa innaka taqdi kan kita baca sendiri. Jadi ustaz pun minta isteri, tengok orang perempuan tu saya kata tu, kalau sebelum Covid kita mati memang tak masuk syurga. Sebab kewajipan membimbing isteri anak-anak ni tak lepas. Rupa-rupanya kita hantar anak sekolah swasta tuan-tuan, sekolah Islam, yang Islamic school ni. Ingatkan settle, rupa tak settle. Kan kita panggil isteri, panggil anak, bagi di kertas kosong tu, so dia lipat macam tu, kita minta tulis innaka taqdi fi, kita tak tentukan, tulis perkataan, lafaz-lafaz. Untuk tahu makna mesti tahu lafaz, betul tak? Jadi terkira-kira lah dia nulis. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat macam ni memang kelas kan. Tuan-tuan boleh write down tau. Fa in naka, maksudnya tuan-tuan tahu fa ni lain, inna ni lain, ka ni lain.
Nanti Ustaz bimbing. Fa tu maka, inna tu sesungguhnya, ka tu engkau. Maksudnya kita tahu maknanya. Itu nombor 4 tu, merenung makna-makna lafaz yang kita sebut. Ada muka surat 200 pun disebut tentang benda ni lah. Ya, taqadi tuan-tuan, ke bawah jangan sambung nanti bercampur. Taqaf dad ya. Ni tulisan Ustaz memang paling buruk kat dunia tuan. Taqadi, ini lafaznya, maknanya menentukan qada. Wa dan la tidak, yuqda, baris dia lain, yuqda, ditentukan qada. Makna dia alaik, pergi sinilah. Alaika ni dua ni tuan-tuan ya. Ka ni engkau, alai ni ka, alai itu ke atas. Jadi maknanya maka sesungguhnya ya Allah, engkaulah yang menentukan qada, tidak ditentukan qada ke atas engkau. Tu. Jadi waktu kita kunut itu, fa innaka taqdi, otak serta hati sama, khusyuk. Gagal buat macam tu, fawailul lil musallin. Jadi tuan-tuan, kita solat selama ni dapat berapa? 1/3 ke, 1/4 ke, 1/6 ke, 1/10 ke? Itu masing-masing jawab masing-masing, tak boleh jawab untuk orang lain sebab kita yang buat. Jadi kita usaha dengan isteri dengan anak-anak ni, ambil kertas, tulis dengan Fatihahnya satu-satu, dengan tahiyatnya satu-satu. Mula-mula Ustaz, ada salah seorang anak kami ni, dia tulis tahiyat macam mana Ustaz? Dia tulis tahiyat, dia tahu alif lam tu sebab dia belajar sekolah Amin. Tapi dia tulis ha gelung Ustaz, ta marbutah. Dia letak, sebab kita suruh letak baris, sebab nak bunyi tu kena tahu baris ni kan. Dia letak tu, dia letak tapi sini tak ada sabdu at-tahiyatu, dia tulis macam ni. Ini tak ada makna. Kalau i'tiqadnya ini dia, ya. Yang ada makna ialah alif, lam, ta, ha pedas, ya, ta maftuhah. At-tahiyatu, maksudnya ucap selamat lah, ucap macam kita assalamualaikum kan, tapi dengan Allah Ta'ala kita tak cakap assalamualaikum, kita ucap at-tahiyatu, segala penghormatan. Macam tu lah makna dia. Pakcik-pakcik, tuan-tuan haji, can you? Jangan main nanti tak boleh makan seminggu nanti. Jadi kurangkan berFacebook, kurangkan berTwitter, kurangkan Manchester, kurangkan kayu basikal. Jom kita beri perhatian. Di sana makanlah sekeping kan, tapi jangan sembang sejam setengah. Habiskanlah 15 minit, okey lah kan. Balik kita buat model yang Ustaz siapkan ni semua komplit ni, dengan barisnya. Tentu lah cerita serta solat kita. Ada soalan terakhir, silakan. Dah habis dah 4 tu kita baca tu. Yang pertama tadi soalan lewat, yang kedua rukun syarat lintang pegang, yang ketiganya tak khusyuk, yang keempatnya tak menghayati makna. So dalam 4 ni tuan-tuan, khusyuk ada 2, menghayati makna dengan tak khusyuk tu. Jadi menunjukkan, sebab itu dalam Ihya Ulumuddin tuan-tuan, Imam Ghazali rahimahullah kata khusyuk adalah kunci tembus langit. Solat kita tu nak dibawa naik ke atas itu untuk diterima tu, dia punya kuncinya khusyuk. Kunci untuk khusyuk tu pula memahami lafaz-lafaz. Jadi kalau tak tahu lafaz, hanya tahu sebut saja, bahaya. Ini yang kawan-kawan kata Allah Ustaz nanti nak buat orang solat level malaikat tu dia. Sebab benda ni tak dibicara. Asyik ceramah keluarga bahagia, macam mana pujuk isteri, macam mana pujuk suami,
yang driver bas dapat pahala, ustaz tak dapat pahala ceramah. Yang tu kemudian tuan-tuan, yang tu kemudian. Masjid surau, kalau ada tuan-tuan yang jawatan kuasa surau tempat lain, kemudiankan kursus pengurusan jenazah, kemudiankan kursus sembelihan, dulukan kursus ni. Sebab ni dari segi prioritinya jauh sangat ke depan. Tapi masjid surau banyak buat pengurusan jenazah, tiap tahun buat, sembelihan tiap tahun buat, haji buat, letak pula Kaabah kecil tu kat tengah masjid tu pula, nak tunjuk cara praktikal buat. Tapi soalan ada ke macam tu? Mengapa jadi macam tu, saya pun tak faham. Betul tak lepas tu last kali haji tu, tanggal seluar tanggal apa pakai ihram, praktikal kan? Haji perdana kan praktikal. Bila solat ustaz yang buat, tuan-tuan tak buat pun. Jadi siapa yang betul nanti? Jadi insyaAllah tuan-tuan lain kali, tuan-tuan jom kita duduk iftiras, tuan-tuan buat, boleh tuan ustaz pegang rotan panjang tu, siapa tak batu je kita cemat. InsyaAllah wallahu alam. Itulah kali ni.